Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Abdul Samad, Akmal Hakim, Amirul Fitri dan Lukman Hakim. Kami akan memutakan berkenaan tajuk isu-isu dan etika dalam sains dan teknologi Islam berkenaan pembedaan plastik. Dan isu ini akan dibimbing oleh Ustaz Farhan. So, isi kandungan yang kami akan terangkan ialah berkenaan pengenalan, definisi, hukum, syarat-syarat, kebaikan dan keburukan dan tujuan pembedaan plastik. Okey, tajuk ini dipilih oleh kumpulan kami kerana kami dapati bahawa pembedaan plastik ini semakin kerap dilakukan oleh orang Islam di negara Malaysia ini, dan ternyata sudah terang lagi bersuluh bahawa isu melakukan pembedaan plastik ini hukumnya adalah haram. So, saya akan lepaskan kepada Lukman Hakim. Okey, terima kasih Akmal Hakim. Jadi untuk bahagian saya akan menerangkan definisi dan maksud kepada pembedahan plastik ini. So dari segi bahasa Arab, ianya disebut sebagai jirahah tajmiliyah. Yakni ianya bermaksud kita membaiki paras rupa suatu anggota tubuh badan atau fungsinya apabila fungsi tubuh badan itu hilang, berkurang dan rosak. Jadi pembedahan plastik terdapat dua jenis, iaitu membaiki paras rupa dari sisi luar seseorang manusia yang berpunca dari cacat semula jadi, contohnya seperti sumbing. Jadi yang kedua di situ adalah kecantikan semata-mata, iaitu contohnya dengan menambah dan mengubah suatu kecantikan paras luar yang hanya berdasarkan keinginan nafsu semata-mata, contohnya menajamkan hidung dan menguruskan pipi demi kecantikan. Jadi di sini hukum pembedahan plastik di dalam Islam kita ada 3. Yang pertama harus, wajib dan haram. Jadi untuk harus, ianya jatuh ke hukum harus apabila kita menyempurnakan atau mengembalikan fungsi anggota badan. Yang kedua adalah wajib. Jatuh wajib apabila kita menutup kesan luka. Dan yang ketiga adalah haram. Ianya jatuh hukum haram apabila kita sengaja mengubah. Contohnya, kita tiada sakit tapi demi kecantikan semata-mata, maka jatuh kepada hukum haram. Seterusnya saya berikan peluang kepada Abdul Samad. Terima kasih kepada Lukman Hakim. Seterusnya saya akan menceritakan pasal syarat-syarat pembedahan plastik yang boleh dibolehkan dalam Islam mengikut syarat. Pembedahan mestilah mengikut sakit penyakit, mendapat keizinan penjaga dan pembedahan yang berkelayakan. Seterusnya ialah orang yang merawat mestilah yakin atau mempunyai sangkaan yang kuat bahawa pembedahan tersebut akan berjalan seperti yang dirancangkan. Tidak mempunyai alternatif lain yang kurang risiko dari pembedahan yang dilakukan. Seterusnya, terdapat dua jenis pembedahan plastik, iaitu rekonstruksi dan kosmetik. Rekonstruksi ini ialah membaiki cacat pada tubuh badan kerana kemalangan atau sejak lahir. Kosmetik pula membaiki struktur badan untuk lebih berkeyakinan. Contoh-contoh rekonstruksi ialah hemangioma, iaitu kelainan penyaluran darah pada kulit. Selain itu, kesihatan disebabkan infeksi ataupun penyakit yang menyebabkan pesakit mengalami penderitaan yang teruk. Seterusnya, pembedahan kraniofacial dan pembedahan maksilofacial bagi mengelakkan kelainan bentuk kepala dan muka. Untuk pembedahan kosmetik pula, contoh-contohnya ialah
facelift. Pembedahan ini dilakukan untuk menegangkan kulit. Ia juga mampu menghilangkan kerutan di wajah pesakit. Selain daripada itu, rhinoplasty. Pembedahan ini dilakukan untuk memperbaiki hidung agar sesuai dengan wajah pesakit. Ia juga memperbaiki penampilan dan bantu untuk pernafasan yang tersumbat. Dan akhir sekali ialah liposuction. Pembedahan ini dilakukan bagi menghilangkan lemak tubuh badan yang berlebihan dengan membuat satu lubang dan menyeduk secara vacuum. Hasil daripada ini, tubuh badan kelihatan langsing dan ramping. Itu sahaja daripada saya dan saya akan menyerahkan kepada Amirul Fitri. Terima kasih. Terima kasih kepada Abdul Samad. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan pembedahan plastik. Seperti yang kita tahu, setiap perkara mempunyai kebaikan dan keburukan sebagai pro and cons. So, saya akan terangkan mula-mula dulu kebaikan pembedahan plastik. Terdapat 5 kebaikan pembedahan plastik yang dapat kami jumpai. Yang pertama iaitu mengembalikan semula fungsi anggota badan. Ini kerana apabila mangsa mempunyai contoh kecelakaan atau melalui kebakaran, terdapat setengah anggota yang tidak dapat berfungsi, dan apabila kita melakukan pembedahan plastik, ia dapat mengembalikan semula fungsi anggota badan tersebut. Yang kedua adalah menghilangkan keaiban seseorang. Seperti contohnya lah kan, apabila mangsa kehilangan jari dan ia memberikan keaiban kepada dia kerana kecacatan yang mungkin kelihatan agak teruk. Jadi dengan melakukan pembedahan plastik, kecelakaan tersebut ataupun keaiban tersebut dapat ditutup oleh pandangan masyarakat. Yang ketiga pula adalah memberi keyakinan diri kepada si mangsa. Ini kerana apabila melakukan pembedahan plastik, mangsa yang mempunyai kekurangan seperti fungsi anggota badan ataupun keaiban tersebut dapat memberikan keyakinan apabila melakukan pembedahan plastik. Yang keempat adalah memberi kesempurnaan fizikal mangsa. Bagi setengah mangsa, mereka melakukan tersebut adalah untuk menyempurnakan fizikal mangsa. Seperti seorang mangsa yang memang asal usul dilahirkan dengan kekurangan satu kaki, dan apabila melakukan pembedahan plastik, ia dapat menyempurnakan fizikal mangsa tersebut dan memberikan keyakinan kepada mangsa tersebut dan mudah untuk menjalani kehidupan seharian mangsa. Dan yang kelima adalah membantu mangsa ke arah hidup yang lebih sempurna. Dengan adanya pembedahan plastik, mangsa yang mempunyai kekurangan fizikal mudah untuk membuat hubungan atau bergaul dengan orang lain agar tidak terasa seperti seorang golongan yang terasing dan tidak sama seperti manusia biasa. Jadi dengan melakukan pembedahan plastik ini, dia dapat memberi keyakinan untuk mereka yang kekurangan fizikal ini juga dapat bergaul seperti manusia yang biasa. Jadi seterusnya saya akan teruskan kepada keburukan pembedahan plastik. Jadi keburukan pembedahan plastik kami dapat menjumpai lima keburukan. Yang pertama adalah memberi kesan sampingan jangka panjang. Pembedahan plastik yang akan memberi impak yang teruk seperti yang kami dapat temui hematoma. Hematoma ni adalah sejenis poket darah yang menyerupai lebam yang besar dan menyakitkan. Perkara ini, hematoma ni adalah satu penyakit yang kita mudah mendapati kalau kita melakukan pembedahan. Dan seperti pembedahan plastik ni adalah satu risiko yang kita boleh dapatlah ni, hematoma yang akan memberikan kesan sampingan jangka panjang. Yang kedua adalah menipu rupa asal sebenar yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah pesakit yang melakukan pembedahan plastik kerana mereka merasa tidak cukup dengan rupa paras yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penukaran rupa seperti memancungkan hidung,
dia telah mengubah dan menipu rupa asal sebenar yang telah dijadikan oleh Allah SWT yang sudah sempurna. Yang ketiga, keburukan yang boleh dapati daripada pembedahan plastik adalah maut. Seperti yang kita tahu, setiap pembedahan adalah satu risiko dan maut adalah salah satu risiko yang kita boleh mendapati ketika melakukan pembedahan plastik. Yang keempat adalah memberi kecacatan pada bahagian yang dibedah. Dan itu adalah satu perkara yang biasa seperti yang kita tahu juga. Pembedahan ni adalah satu risiko. Risiko yang kita tidak tahu yang sama ada ia adalah 100% akan berjaya ataupun sebaliknya. Jadi ada kebarangkalian yang kita boleh mendapati daripada pembedahan plastik, kita akan mendapat kecacatan pada bahagian yang dibedah ataupun untuk penambahan daripada pembedahan plastik. Dan yang kelima adalah membazir. Membazir seperti kita tahu, pembedahan plastik bukanlah perkara yang mudah dan meremehkan. Jadi pembedahan plastik memerlukan pakar dan memerlukan juga kos yang besar. Jadi amatlah rugi sekiranya contoh kita sudahlah melakukan pembedahan plastik yang memerlukan kos yang banyak dan kita pula tidak mendapat seperti apa yang kita inginkan. So ia rasa macam rugi 1000 kali rugilah. Jadi saya akan teruskan kepada tujuan pembedahan plastik. So tujuan pembedahan plastik adalah membaiki kerosakan semula jadi yang menjejas nilai diri dalam masyarakat. Ia dibenarkan atas dasar menjaga kesihatan individu dan untuk mengembalikan ketidaksempurnaan. Kat sini dia menekankan adalah untuk melengkapkan ataupun mengembalikan ketidaksempurnaan ataupun untuk kesihatan. Dan sebenarnya bukanlah satu faktor untuk kita merubah rupa diri kita. Melainkan pembedahan dilakukan adalah tidak mengetahui objektif yang tidak diingini, iaitu semata-mata penampilan adalah memudaratkan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan kepada Akmal Hakim. So, apa yang kita boleh dapat daripada apa yang telah kami kaji ini adalah Allah telah mencipta kita manusia dengan sempurnanya. Apa sebab kita untuk mengubah ciptaannya, kerana setiap ciptaannya amatlah sempurna dan tidak cacat sekalipun. Jadi kita tidak perlulah melakukan pembedahan plastik ini kerana salah satu perkara yang amat membazir dan haram. Namun dialah tidak sentiasa haram. Dia menjadi harus apabila kita melakukan pembedahan plastik ini atas faktor-faktor yang diharuskan. Contohnya disebabkan menutupi kecelakaan daripada dia, menutupi luka kemalangan, bagi untuk menutup mengelakkan daripada cacian orang ramai. So dari itu saja yang kami akan bentangkan pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.